Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang respirasi sel dan fotosintesis. Pertama sekali, kita kena paham terlebih dahulu tentang apakah maksud respirasi. Respirasi terbagi pada dua, yaitu respirasi luar dan juga respirasi dalam. Respirasi luar merupakan pernapasan. Ia juga merupakan pertukaran gas antara organisme dengan persekitarannya, manakala respirasi dalam ialah respirasi sel. Ia merupakan proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Respirasi melibatkan proses pengoksidaan glukosa dengan kehadiran oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga tenaga. Sekarang, mari kita lihat tentang apakah yang dimaksudkan dengan fotosintesis. Fotosintesis merupakan satu proses yang dijalankan oleh tumbuhan hijau. Fotosintesis merupakan satu proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mensintesis makanan sendiri. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan akan disimpan di dalam bentuk glukosa, yaitu gula. Fotosintesis dilakukan dengan memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan juga klorofil. Kita lihat bagaimana proses fotosintesis ini berlaku. Dalam proses ini, kita perlukan tenaga cahaya, dan akar pula akan ambil air, daun akan menyerap karbon dioksida, dan juga mesti ada kehadiran klorofil untuk memerangkap tenaga cahaya. Barulah proses fotosintesis berlaku, kemudian oksigen dibebaskan dan juga glukosa dihasilkan. Kita lihat bagaimana untuk tulis persamaan perkataan dia. Dalam proses ini, kita perlukan karbon dioksida tambah air, anak panah bermaksud menghasilkan. Kita juga perlu tulis tenaga cahaya dan klorofil yang ditulis di atas dan di bawah anak panah, dan ia menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mempelajari perbezaan respirasi sel dan fotosintesis. Apakah kalian sudah tahu sedikit perbezaan kedua ini selepas kalian mengetahui maksud kedua-duanya? Okay, let's go. Dan pastikan kalian dengar baik-baik. Perbezaan pertama di mana berlaku. Respirasi sel berlaku di mitokondria, fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Perbezaan kedua, respirasi sel berlaku sepanjang masa tidak kira pagi, siang ataupun malam, manakala fotosintesis hanya berlaku ketika ada cahaya matahari sahaja. Perbezaan yang ketiga, organisma mana yang terlibat. Pada respirasi sel berlaku kepada semua organisma hidup, manakala fotosintesis hanya berlaku kepada tumbuhan dan mikroorganisma yang berwarna hijau sahaja. Perbezaan keempat adalah proses yang berlaku. Respirasi sel membebaskan tenaga manakala fotosintesis menyerap tenaga. Yang kelima, tenaga yang digunakan respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan manakala fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Yang keenam, perubahan kepada glukosa. Respirasi sel diuraikan untuk penghasilan tenaga manakala fotosintesis disintesis kepada glukosa. Bila akhir sekali apakah yang digunakan dan dihasilkan? Respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga, manakala fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Hai kawan-kawan tahu tak
respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi? Ia kerana semua organisma hidup seperti kamu dan haiwan perlukan oksigen dari kami. Kemudian, kami, tumbuhan hijau memerlukan karbon dioksida dari proses sel respirasi untuk menjalankan fotosintesis. Oleh itu, kami dapat hasilkan makanan kami iaitu glukosa. Oksigen juga terhasil semasa fotosintesis. Jadi, awak ambillah oksigen ini. Wah, terima kasih pokok. Kawan-kawan, inilah kitaran proses fotosintesis dan respirasi sel yang saling melengkapi. Semasa respirasi sel, gas oksigen yang dilepaskan oleh tumbuhan karbon dioksida akan disingkirkan. Karbon dioksida yang disingkirkan akan digunakan oleh semua tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis akan digunakan oleh semua organisma hidup untuk proses respirasi sel. Jadi, kita haruslah menyayangi alam semula jadi kita. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, kawan-kawan.